Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, dan selawat serta salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, pada pagi ini kita sambung surah Al-Mulk, siri yang ke-3 ke-4 kita ni, surah Al-Mulk, dan insya-Allah kita sambung pada ayat yang ke-13. Ayat 13. Pada muka surat 563. 563 kalau ikut turutan mushaf. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa asirru qawlakum aw ijharu bih. Innahu alimun bidzatis sudur. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها. فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا. فستعلمون كيف نذير. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض.
ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sekali lagi kita merafakkan setinggi puji dan syukur bagi Allah. Dan sebagaimana layaknya bagi Allah untuk Dia dipuji dan menjadi tanggungjawab bagi kita di pihak yang menerima segala nikmat darinya untuk memuji. Maka tidak ada yang layak untuk dipuji melainkan Allah, dan tidak ada yang berhak untuk disembah kecuali Allah. Selawat serta salam atas Nabi junjungan kita Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya, para pengikutnya yang setia sehinggalah ke hari kiamat. Jadi alhamdulillah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita dapat sambung bacaan kita dari surah Al-Mulk yang mana menyatakan kekuasaan dan keagungan Allah yang maha agung lagi maha perkasa. Dan pada penghujung ayat yang kita baca semalam, Allah telah memuji dan memberikan jaminan atau janji bagi orang yang takut kepada Allah sehingga dalam keadaan ghaib, walaupun dia tak nampak, walaupun dia tidak melihat tetapi dia takut kepada Allah, maka orang ini akan mendapat keampunan dan juga ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Allah makin tersembunyi hamba tu dengan Allah dan makin takut dia kepada Allah dalam keadaan sembunyi, itu lebih besar ganjarannya di sisi Allah. Kita kadang-kadang depan orang jadilah, belakang orang tak jadi seperti mana depan orang. Kadang-kadang sebab kita lupa, kadang-kadang sebab kita lalai, dan sebahagian daripada orang kerana dia riak, dia buat kerana manusia, bukan kerana Allah. Jadi untuk seorang yang benar-benar takut kepada Allah, dia akan takut di waktu ramai dan di waktu sedikit, di waktu depan orang, di waktu belakang orang, ada orang tengok, tak ada orang tengok, dia tetap takut kepada Allah. Maka orang-orang beginilah yang Allah Ta'ala puji mereka. Dan kita harapkan Allah anugerahkan kepada kita rasa takut kepada Allah dalam keadaan kita bersendirian. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, lanjutan daripada itu, sekali lagi Allah Ta'ala sambung ayat yang kita baca gini, wa asirru qawlakum awijharu bih, dan tuturkanlah perkataan kamu secara perlahan. Sir ni perlahan. Bahasa Arab sir ni sembunyi-sembunyi, perlahan. Asrar tu rahsia. Secara rahsia, secara sembunyi, secara perlahan boleh berlaku. Kalimah sir tu, wa asirru qaulakum, perkataan kamu, awijharu bih, ataupun kamu nak ucapkan dia secara terang-terangan. Itu terpulang kepada kamu. Cuma kamu kena ingat, innahu alimun bidhatus sudur, sesungguhnya dia, iaitulah Allah, maha mengetahui apa yang ada di dalam hati. So ini menunjukkan kekuasaan Allah lagi, dan hubung kait kita sebagai manusia yang hidup di atas muka bumi ini, apa saja yang kita buat secara terang-terangan atau sembunyi-sembunyi, tidak ada yang terlepas dari ilmunya Allah yang maha agung. Allah melihat apa yang kita buat, Allah mendengar apa yang kita cakap, bahkan Allah mengetahui sehingga kepada apa yang ada di dalam hati manusia. Jadi ada kaitan tak dengan ayat semalam? Ada. Wajarlah seorang itu dia takut kepada Allah secara gaib, kerana Allah ni walaupun dia tak nampak, Allah tahu segala sesuatu tentang dirinya, sehingga apa yang tersembunyi di dalam hatinya adalah tertakluk di bawah ilmu, pengetahuan dan pandangan serta pendengaran Allah Azza wa Jalla yang maha agung. Jadi kerana itu dalam hadis Nabi memuji orang yang bersendirian lalu dia takut kepada Allah sehingga mengalirkan air mata.
dia termasuk dalam 7 golongan yang berada di bawah arash Allah di hari akhirat. Itu bayangan arash Allah di hari akhirat kelak, di mana salah seorang daripadanya rajulun dzakarallaha khaliyan fafadat ainahu, seorang lelaki dia ingat kepada Allah secara bersendirian lalu mengalirlah air matanya. Ini kerana apa? Kerana dia takut kepada Allah secara bersendirian. Ini yang mahal. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala jagalah hati kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu Allah Taala memuji atau menyatakan, ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Ala, tidakkah mengetahui, ala ya'lamu, tidakkah mengetahui, man khalaqa, siapa yang menciptakan. Dia yang cipta, takkanlah dia tak tahu. Bahasa mudah, ala ya'lamu, takkan Tuhan tak tahu, sedangkan dia yang cipta. Dia tahu tentang kita, dia tahu tentang langit, dia tahu tentang bumi, dia tahu tentang segala-galanya, kerana segala-galanya ini adalah ciptaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala ya'lamu man khalaqa, tidakkah dia yang menciptakan itu mengetahui, wa huwal latiful khabir, sedang dia maha halus urusan pentadbirannya, lagi maha mendalam pengetahuannya. Padahal dia ni, Allahu Akbar, takkan dia tak tahu, sedang dia yang cipta. Semalam saya terlihat satu dokumentari tentang, dia panggil crime investigation. Ada satu kes misteri, seorang budak, seorang remaja lah, dia membunuh seorang wanita dan dia buat benda tak elok lah pada wanita tersebut, mati, sampai mati. Jadi dia terlepas daripada hukuman. Ada seorang lelaki lain yang tertuduh dan disabitkan kesalahan. Jadi dia ni dipenjara atas jenayah yang dia tidak lakukan. Si lelaki ni, cerita benar, kisah benar, berlaku daripada tahun 78. Lama dah kes ni berlaku. Jadi si A itu masuk penjara, si B ni bebas. Jadi walaupun masa tu teknologi tak hebat lagi, tapi DNA tu dah ada dan dia orang simpan data tu, walaupun dia tak jumpa padanan dalam bank data DNA dia. Jadi kawan hak terlepas ni, dia boleh keluar berkhidmat sebagai tentera, dia pergi rata-rata. Tapi takdir Allah, dia balik semula ke tempat kampung dia tu selepas 40 tahun. Dan dia jadi driver lori, dia pergi daripada tu macam-macam lah dia pergi. Setelah 40 tahun, dia buat lagi satu jenayah. Dia biasalah kalau orang kaji jenayah ni, bila dia jenayah pertama tu dia tak kena hukum, dia rasa lebih yakin untuk buat jenayah yang kedua. Jadi sebelum dia jenayah duduk, banyak dah celah-celah. 40 tahun tu ada dah berlaku jenayah dia. Tapi rekannya selepas 40 tahun dia buat satu lagi jenayah, lepas tu dia kena tangkap dan diambil DNA dia. Jadi setelah diambil DNA ni, tiba-tiba keluar cerita 40 tahun dulu sama dengan DNA ni. Akhir sekali buka semula kes siasatan, dan kawan yang dulu dihukum tu dibebaskan. Sebab dia masa tu budak lagi, 40 tahun dulu tu dia budak, dia kena tekan kepada pegawai penyiasat apa semua, dia terpaksa mengakulah. Lagipun dia masa tu dia orang luar. Jadi akhirnya kawan ni ditangkap. Dan dihukumlah dengan data yang ada.
Jadi poin dengan saya tiba-tiba teringat cerita tu, kalaulah benda ni berlaku pada manusia yang ada sedikit teknologi, dia bila tahu satu jenayah tu pun selepas 40 tahun, sebab dia ada teknologi DNA. Kalau Allah, Dia yang pencipta, tak ada yang boleh lari daripada ilmu pengetahuannya. Satu, kerana kalau kita kata teknologi. Yang kedua, Allah tu sendiri ilmunya, pengetahuannya maha meluasi segala sekalian makhluknya. Jadi dia sendiri adalah yang maha mengetahui. Allah sendiri yang maha mendengar, lagi maha halus. Wa huwal latif, dia maha halus pemerhatiannya, maha halus pentadbirannya. Wa huwal latiful khabir, dan dia pula yang maha mengetahui, yang maha mendalam pengetahuannya. Kalau maha alim, mengetahui juga, maha ilmu, maha mengetahui. Apa beza alim dengan khabir? Alim tahu ilmu, maha luas ilmunya. Khabir khabir pun tahu juga. Khabir ni, kalau orang ni khabar sesuatu, khabar ni cerita, makna dia tahu segala cerita, bukan sekadar tahu biasa, maha mendalam pengetahuannya. Wa huwal latiful khabir. Jadi kalau sesuatu cerita tu berlaku, dia tahu sedalam-dalamnya, sampai benda kita tak tahu pun dia tahu. Itu maknanya Al-Khabir. Jadi Allah Ta'ala kata, ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Takkan dia tak tahu, padahal dia mencipta. Bahkan dia pula memiliki sifat yang maha halus pentadbirannya, dan dia juga maha mendalam ilmu pengetahuannya tentang sesuatu. Jadi wajar tak kita takut kepada Allah? Bukan setakat wajar lah, memang semestinya. Memang semestinya. Jadi surah Al-Mulk ni nak suruh kita mengagungkan Allah, dalam masa yang sama menundukkan dirinya kepada yang maha agung. Dan beginilah sifat Allah Ta'ala dalam Quran. Bila Allah Ta'ala cerita tentang kekuasaannya, bukan bererti dia nak menyombongkan diri pada kita. Kalau dia tak sebut pun dia dah Tuhan dah. Ada seorang Mak Saleh lagi, dia berdebat dengan Dr. Zakir Naik. Dia kata, kenapa Tuhan nak cerita tentang kekuasaan dia? Aku tak heran sikit pun, ikut dia lah dia nak buat, sebab memang dia Tuhan. Dia kata, aku tak pelik kalau seolah macam kita kata, oh, jentolok tu boleh angkat batu besar. Aku tak heran, sebab memang kerja jentolok dah. Melainkan kamu kata kat aku badan angkat batu besar dengan tu, memang pelik lah. So pada dia ni, orang etis lah yang dia tanya. Dia kata, aku tak pelik kalau dia cerita, Tuhan cerita kekuasaan dia, sebab memang dia Tuhan. Dan kita tahu dia berkata kun fayakun. So aku tak pelik kalau kenapa Tuhan nak suruh aku tengok kekuasaan dia, sebab memang dia Tuhan. Jawab dia tanya orang etis ni. Dr. Zakir Naik, jawab mudah lah. Dia kata, dia cerita tu bukan dia nak sombong, dia sombong tu tunduk pada dia. Sebagai contoh, Mak Saleh tu kata, aku tak heran kalau jutawan bagi sedekah, setakat nak sedekah RM100, RM100. Macam Bill Gates sebagai contoh, bilioner, dia bagi kau ni RM500, RM500 orang. Dia kata, aku tak heran pun Bill Gates nak bagi, memang dia duit banyak. Dr. Zakir Naik tanya, mu jangan tengok pada Bill Gates, mu kena tanya, kenapa Bill Gates bagi kat kamu, tak bagi kat orang lain? Why dia bagi kat kamu? Kalau nak kira gitu, kita tak pernah jadi orang bersyukur. Betul tak? Kita kena tengok apa yang kita dapat. Macam kita lah, antara suami dengan isteri ke, anak dengan ayah. Boleh tak seorang anak tu kata, aku tak heran sikit abuk, aku baik. Memang tanggungjawab dia ada.
Dia tak boleh kata lagu tu hok buat tanggungjawab, itu urusan dia dengan Tuhannya. Kita ni kena terima kasihlah ya aku jaga aku. Seorang isteri dia balik, tu laki bawa balik berah goni-goni, berah kita beli kalau ni kan. Berah mahal jangan main-main tahu. Orang panggil berah kita beli apa takut dia kata. Bawa balik berah goni balik. Bini berkata, "Alah, bawa balik tu memang kerjawat dah." Saya tak terima, saya tak syukur pun memang awak kerjawat dah. Oh, kalau balik tu laki bini kata lagu tu perah. Betul tak? Memang kerja suami itu tanggungjawab dia dengan Allah. Tapi bagi pihak yang menerima, bukankah dia mesti bersyukur? Tidak mensyukuri Allah bagi orang yang tidak mensyukuri manusia. Betul tak? Jadi kita tak boleh nak kata dia memang kerja. Lelaki lah sebagai contoh. Dia duit banyak. Dia duit banyak, tiba-tiba beli, biasa orang beli hadiah mahal-mahal, beli gelang, beli rata, beli apa macam-macam. Itu lelaki ni bawa beli apa tu, 5 ya 2 kilo balik rumah. Ambil lama. Bini tu ni balik. Soal dia nak bagi apa tu nombor 2. Soal yang pertama tu, dia memberi kepada kita tu, kita terima kasih. Jangan pula kata-kata awak bagi, saya tahu dalam bank awak banyak lagi apa punya. Terkena kita tak akan jadi orang bersyukur kalau kita itu. Kita dengan Allah lagi ya. Allah ni bila dia bagi kepada kita, tak kurang sedikit pun kekayaan dia. Takkanlah kita nak kata, alah kalau Allah bagi pun Allah tak kurang pun kekayaan dia. Kenapa aku perlu terima kasih pada Allah? Tak rugi pun Allah bagi kat aku. Mu jangan fikir Allah bagi kat kamu, mu kena fikir kamu ni kenapa Allah bagi kat kamu. Allah boleh je mematikan kamu, Allah boleh je bagi nikmat kepada orang lain, Allah boleh je bagi hidayah kepada orang lain. Tapi Allah bagi hidayah kat kamu, Allah bagi rezeki kat kamu, Allah bagi. You ni siapa sehingga Allah boleh bagi gitu? You ni siapa sehingga Allah bagi harta, Allah bagi pakaian, Allah ciptakan kamu. Padahal kalau Allah Ta'ala tak cipta, tak ada apa-apa bagi Allah. It's nothing. Jadi bila Allah cerita kekuasaan dia, pertama kita bertambah keagungan kita, pengagungan kita kepada Allah. Yang kedua, selain daripada kita kenal Tuhan yang Maha Agung, tujuan Allah ialah supaya kita memperhambakan diri dan tunduk kepada Dia. Sebahagian tanda rasa bersyukur kita kepada Allah yang Maha Esa. Jadi bila kita baca tentang ayat-ayat kekuasaan, mesti senantiasa hadirkan bahawa akulah orang yang terima kasih di atas segala kenikmatan, keagungan ni Allah cipta aku, Allah bagi nyawa kat aku, Allah bagi pendengaran, penglihatan. Maka kita ni di pihak yang menerima benefitnya. Waktu tu kita rasa padan, patut, bahkan wajiblah aku tunduk dan mengagungkan diri kepada Allah yang Maha Pencipta. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir huwa alladhi ja'ala lakumul arda dhalula. Dialah Allah yang menjadikan bumi bagi kamu. Apa? Dia bagi dia buat bumi ni kat siapa? Kat kita. Famshu fi, menjadikan bumi bagi kamu tu apa? Zalulan. Zalulan, zalul ini tunduk. Tunduk ataupun di sini disebut mudah digunakan. Okey. Apa maksud mudah digunakan? Disebut dalam tafsir bi an ja'alaha qaratan sakinatan. Pertama Allah jadikan dia ni bumi yang sakinah, tetap. Walaupun dia bergerak laju, bumi ni laju gerakan dia. Ni dia pusing matahari ni, orbit dia laju berapa ribu kilometer tak ingat lah.
laju kalau kira. Tapi kita duduk sini tak berasa. Macam kita naik kapal terbang lah, kita tak berasa. Walaupun laju, kita ni bergerak sama. Pasal apa? Ada hukum yang Allah Ta'ala terjadikan bahawa ke graviti ke berapa kerana inertia lah. Kalau kita baca sama sains, ngaji sains dulu kan. Jadi apa yang berlaku tu, segala hukum-hukum tu menyebabkan kita duduk di atas bumi ni dalam keadaan tenang. La tamida wala tattarib. Bahkan bumi tu pula berpusing, tidak, orang panggil balancing dia cukup. Bima ja'ala fiha minal jibal. Dia jadikan di bumi ada gunung, ada mata air, ada celah-celah gunung, ada pula manfaat, ada tempat-tempat untuk dicucuk tanam, untuk menanam buah-buahan. Allah Ta'ala jadikan semua tu untuk kita hidup dengan aman di atas muka bumi. Manusia hari ni dia lupa. Dia pergi tu siapa pekat, dia nak jadikan planet Marikh tu my second home. Ada lah ni manusia jenis lagu tu. Dia berasa dia tengah buat projek nak hantar benda-benda dekat Marikh, nak jadikan planet Marikh tu my second home. Boleh bayar dengan roket naik pergi duduk di Marikh. Payah jadi orang ni. Payah jadi orang yang mana tidak pernah puas dengan apa yang ada. Padahal daripada dia buat eksplorasi, dia pergi ke Marikh tu, duit dia kalau dia gunakan untuk memakmurkan dunia ni, dia boleh duduk banyak tempat. Tapi duit yang ada ni, dia pergi makmurkan Marikh, dia pergi hancurkan bumi. Di bumi berlaku apa? Peperangan, pencemaran. Duit yang ada, dia pergi planet Marikh. La ilaha illallah. Inilah manusia tak pernah syukur dengan apa yang dia ada. Kalaulah dia ni, dia jaga bumi dengan elok-elok, dia katalah dia jaga bumi, tapi untuk peperangan, dia jaga bumi ni dengan dua cara. Kena ingat dah. Selain daripada kita jaga bumi secara fizikal, kita juga kena jaga bumi secara rohani. Maksud apa? Fizikal ni kita cucuk tanam, orang panggil green project lah, bumi hijau, eco dan sebagainya. Ini jaga bumi nombor satu. Jaga bumi secara rohani dengan apa? Dengan tunduk kepada Tuhan yang mencipta dia. Bila seorang hamba tu dia kufur, buat maksiat kepada Allah, Allah akan hancurkan bumi. Allah bukan menghancurkan bumi sebab nak bumi itu hancur, tak. Sebab maksiat yang ada di dalamnya itu tidak layak seorang yang bermaksiat kepada Allah untuk mendapat nikmat sebesar-besar daripada Allah. Kita banyak jaga bumi dari sudut tu green project, tapi buat maksiat macam ni lah, agenda kemakmuran, bina negara, ekonomi, semua ni agenda surface. Yang inti macam mana sesuatu bumi itu nak jadi makmur, Allah Ta'ala sebut dalam Quran, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Kalaulah satu penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, maka kami akan bukakan bagi mereka pintu keberkatan daripada langit dan juga bumi. Masa tu dia bercucuk tanam, tanaman dia jadi subur. Dia bero kambing, kambing dia jadi sihat gemuk. Hujan yang turun menjadi hujan yang nikmat, bukan lagi hujan yang bala dan membinasakan. Manfaat akan datang kepada dia dengan banyak. Pasal apa? Ayat ni Allah Ta'ala kata, huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan. Dia yang menjadikan bumi ini tunduk dan mudah untuk kita gunakan. Dia, kena jangan lupa yang tu.
famshu fi manakibiha, lalu berjalanlah di muka bumi. Wa kulu min rizqihi, dan makanlah daripada apa yang Allah bagi rezeki kat kamu. Wa ilaihin nusyur, dan kepada Allah jualah tempat kamu kembali. Kalaulah manusia benar-benar bergantung kepada Allah dalam bab ni, nescaya Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut mereka akan dapat rezeki seperti mana rezekinya burung. Tapi kita ni bangun pagi kita tak ingat kepada Allah. Bangun pagi kerja nak cari rezeki ya. Nak kerja, nak gapo. Zikir pagi pun tak ada nak baca. Nah, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Setiap pagi baca, ya Allah aku minta ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat, wa rizqan tayyiba, rezeki yang baik, wa amalan mutaqabbala, amalan yang diterima. Bangun pagi-pagi baca doa tu. Ada dah juga nampak kita setiap pagi ni bergantung kepada Allah. Ni setiap pagi bangun cari rezeki. Sembahyang subuh budak. Hak setengah-setengah tu lah. Sembahyang subuh budak, kerja dengan Allah nak cari rezeki. Dia lupa bab rezeki ni ada Tuhan yang menjaganya. Kalaulah dia jaga majikan dia setaat-taatnya, tu majikan kata pukul 7.30 kena panskap. Oh, dia turun daripada rumah tu belum subuh turun dah. Tapi kalau Allah yang maha memberi rezeki, kata dia panskap pukul 6, sembahyang subuh start pukul 5.50. Dia pun duk main, tak apalah begini begitu macam ni. Ini panskap dia kurang. Jadi sebab tu kita kata poin dia ialah kalau kita merasakan besarnya, agungnya Allah Ta'ala, maka kita akan bergantung kepadanya. Kata Nabi SAW, sebagaimana diriwayat Imam Ahmad dan juga Imam Tirmizi, sabda Rasulullah SAW, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli, la razaqakum kama yarzuqut tayr taghdu khimasa wa taruhu bitana." Kalaulah kamu ni bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, nescaya Allah akan merezekikan kepada kamu seperti mana dia merezekikan burung. Burung macam mana? Pagi-pagi keluar dari sarangnya dalam keadaan lapar, balik petang dalam keadaan kenyang. Kalau betul dia beroyak, oh sedaplah cakap dia mau ada makanan. Kita lapar dan keruk pakai malam tak ada makanan lagi. Bolehkah kita baca hadis ni untuk dia kembali kepada tawakal? Bab lapar, bab gapo ni semua ni Nabi pun lapar, sahabat-sahabat pun lapar. Tapi jangan jadikan dia sebagai alasan untuk kita tidak bertawakal kepada Allah. Boleh jadi belum sampai tahap tawakalnya lagi. Dan kadang-kadang boleh jadi Allah uji kita untuk tengok tawakal kita. Boleh jadi Allah nak tengok bagaimana pengharapan kita, tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang Allah Ta'ala tak bagi rezeki kepada dia, rezeki anak tak ada. Duk minta pergi IVF, tak IVF, matulah macam ni lah, begini. Saya ingat waktu dulu pasangan popular saat ini, Syamsul Yusuf dengan Puteri Sarah. Kita ikut juga perkembangan. Saya jumpa dengan dua pasangan ni waktu dia baru kahwin dulu. Bukan baru juga, dia kahwin dulu, mula-mula dia kahwin lambat dapat anak. Dua ni kalau follow cerita dia, saya tak follow, saya follow dengan lah ni.
Tapi kebetulan saya pergi umrah, naik lift sekali dengan dia. Dia naik lift sekali, ada nombor telefon ada lah ni. Naik lift sekali dengan dia tu, dia duduk dia kata, "Ustaz tolong doakanlah saya dapat rezeki biar dapat anak," dia kata. Saya pun kata baguslah dia datang ke Mekah ni, maknanya ada satu tujuan dia datang ke Mekah. Cuma saya bagi tips nasihat dia sebagaimana Imam Hasanul Basri, orang tanya dia, bila tak ada zuriat macam mana nak buat? Kata istighfar banyak-banyak. Istighfarlah banyak-banyak. Ya. Kerana istighfar tu antara fadilat dia boleh meramaikan zuriat. Saya kata pakaklah dua orang ni, tak kira lah berapa, nak berapa 1000 sehari ke berapa kali, jangan letak limit, sebanyak-banyaknya. Hak balik isteri pun ya, baik suami pun istighfar banyak-banyak. Lepas tu alhamdulillah, lepas balik tu saya pun tak kontak dia, dia pun tak kontak saya lah. Tapi nampak baru ni ada 4 orang anak dia kan. Dua anak dia. Sepasang. Hari mana pula 2 tambah anda tahu. Kejut pula nanti dia tersedak ni. Insya-Allah. Tapi dia pisah dah 2 tu. Di mana adalah rezeki ada yang anak dia. Isu dia kita dia bila kita tawakal kepada Allah. Kadang-kadang kalau ada orang bila dia beranak lah, kahwin je, tak betul dapat anak. Dia soal pengharapan, dia tawakal, dia tak akan sama dengan orang yang tak dapat. Kesihatan pun lagu tu juga, rezeki pun lagu tu juga. Kadang-kadang Allah uji kita ni, dia nak tengok pengharapan kita, tawakal kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala tu. Macam mana kita nak bina tawakal? Kadang-kadang waktu kita susah, dia tak terbina. Tak ada, pengharapan tu tak ada. Rezeki dapat dah begini. Ada belaka, Tuhan bagi kat kita. Bila sampai hari akhirat kita pula, bila waktu ada tak syukur. Bila waktu tak ada, barulah nak teringat. Sebab itulah Allah Ta'ala bagi kat kita. Kadang-kadang ujian tu nak suruh kita ingat kepada dia. Analogi yang mudah, bahasa mudah. Analogi ni contoh. Seorang duduk atas, seorang duduk bawah. Kawan kita ni zaman dulu, kita kerja bangunan, tukar bangunan. Kita nak panggil dia, nak suruh tengok kat kita atas ni, dia duduk bawah tu, pakai topi keselamatan, kau gapo. Kita nak panggil, dia tak dengar. Panggil dia tak dengar, walkie-talkie tak ada. Apa kita buat? Kita pun ambil batu yang ada tu, baling dia kat bawah. Kena batu kat dia. Kadang-kadang kena tepi, tak khabar lagi. Kena hari ini, tak sedar lagi. Kena batu, tak habis. Dia kena jatuh tapal lah, pelupuk baru. Analogi nak suruh kita sedar. Dalam bab ni, kes ni, bukan manusia yang panggil kita. Atas lagi lebih daripada atas, daripada langit yang ke-7. Kadang-kadang kita tak dengar dia. Dia panggil tak dengar, dia panggil dah kena tepi kiri tak kedar, kena kau ada jiran kita sakit, kita pun tak sedar lagi. Kau jiran belah tu pula anak dia mati, tak sedar lagi. Kamu ni pula tak ada rezeki, tak sedar lagi. Sehingga akhirnya Allah Ta'ala bagi atas kepala, barulah nak kena sedar. Ada setengah tu kena atas kepala tak sedar lagi. Ni tak tahu dah lah, istidraj. Apa dia tak sedar tu? Boleh jadi waktu dia duduk tingkat bawah tu, dia tengok pemandangan banyak, kenikmatan banyak, lalu dia lupa yang di atas. Itu analogi nak suruh kita faham. Bila Allah ni dia bagi rezeki kepada kita, kita ambil faedah daripada ayat ni. Hujung ayat Allah Ta'ala kata, fakulu min rizqihi wa ilaihin nusyur. Dalam keadaan kamu diberikan bumi, jalan, makan, tapi kamu kena ingat, kepadanya lah kamu kembali. Ayat yang seterusnya. Aamintum man fis samai ay yakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur. Apakah atau patutkah kamu merasa aman, yakni tidak takut kepada Tuhan yang pusat pemerintahannya di langit itu?
menunggang balikkan bumi menimbus kamu, lalu bergegarlah bumi itu dengan serta-merta dan melenyapkan kamu di bawahnya. Allah Ta'ala tunjukkan lagi kekuasaan dia. Maksud kita sedar khabar. Kamu tak patut ke kamu rasa tak takut ke Tuhan? Kalau merasa aman dari Tuhan, orang yang dalam hatinya ada iman, dia tidak akan rasa aman daripada azab Tuhan. Takut, senantiasa rasa takut. Orang yang tak ada dalam hatinya iman, dia tak pernah rasa bimbang dengan azab Tuhan. Jadi sebab tu orang yang dalam hati dia ada keamanan atau ketakutan kepada Allah, tidak akan berhimpun padanya dua ketakutan. Satu, ketakutan ada di dunia, dan dua, ketakutan yang ada di akhirat. Siapa yang takut pada Allah di dunia, dia akan aman dari ketakutan akhirat. Siapa yang tidak takut kepada Allah di dunia, dia akan berasa takut pada Allah di akhirat dengan azab. Jadi Allah Ta'ala kata, patutkah kamu merasa aman? Aamintum man fis sama'. Kamu patut tak rasa aman dari Tuhan yang di langit. Disebut dalam tafsir di sini, pusat pemerintahan dia di langit. Memang Allah Azza wa Jalla, pemerintahan dia ni di langit. Malaikat-malaikat, segala sesuatu di langit. Jangan kita tengok langit dunia atas ni, dah. Langit yang dimaksudkan tu langit atas lagi daripada langit ni. Kan kita dah sebut dah, ni bumi kecil. Bumi ni ada sistem cakrawala, si planet dia dalam galaksi Bima Sakti. Galaksi di Bima Sakti ni dipanggil Milky Way. Nah, ni ada lagi galaksi-galaksi yang lain, yang jumlah setiap galaksi ni berbilion bintang. Ni manusia kaji. Kalau kita perhati ayat yang kita baca ayat ni, walaqad zayyana as-samaa ad-dunya bimasabih. Allah hias langit dengan bintang-bintang ni baru di langit dunia. Hak kita tengok jauh hebat ni, semua baru langit dunia. Kerana Allah Ta'ala yang kata, dia hiaskan langit dunia dengan bintang-bintang. Which is kita faham, mana ada bintang, itu langit dunia. Sebab syaitan nak naik ke langit bintang, dia nak curi berita dari kepalan. Tapi atas daripada bintang tu ada lagi lapisan langit lain. Hak tak ada bintang, lapisan langit ada tamu kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Atas kita tak tahu dah lagu mana. Allah Ta'ala ni pusat pemerintahan dia atas lagi daripada tu. So Allah Ta'ala menyatakan dalam ayat ni, apakah kamu patut berasa aman dari Tuhan yang di langit? Dari Tuhan yang di langit. Nabi pun sallallahu alaihi wasallam adalah orang satu-satunya manusia yang Allah Ta'ala bawa dia naik ke langit untuk melihat keagungan pemerintahan Allah Azza wa Jalla. Nabi kata, langit tu dia bunyi, merintih. Seluar-luar langit tu tidak ada ruang sebesar 4 jari, melainkan adanya malaikat yang sujud kepada Allah. Seluar-luar langit tu tidak ada ruang sebesar 4 jari, melainkan ada malaikat. Berapa jumlah dia? Wallahu ta'ala alam. So kita bila tengok, dahsyatnya, ini kekuasaan Tuhan. Saya dalam bab kadang-kadang lah, banyak kadang-kadang kita ni mana sebab kita observation kita, bila kita tengok orang ni, dia rasa kagum dengan sesuatu yang depan mata dia, dan dia tak tahu dengan kejahilan dia
Dia tak kagum dengan apa yang ada pada Allah. Sehingga bila ada sebahagian orang puji Nabi, puja Nabi, sampai ke tahap minta kepada Nabi. Kita beriman kepada Nabi, sayang kepada Nabi, tapi bila kita tahu tentang Allah, kita tak rasa Nabi itu boleh jadi sebagai tandingan Allah, sehingga kita nak minta hajat kita kepada Nabi, padahal Nabi sendiri minta hajat dia kepada Allah. Kalau kita faham bagaimana agungnya alam ni, apatah lagi sebahagian orang dia minta doa di kubur, minta dengan wali. Wali tu apa kuasa dia yang ada? Katalah dia ada kuasa benda-benda magic, gaib, boleh terbang di udara, boleh berjalan atas air. Andai kata, tetap saja dia tak boleh lawan keagungan Allah. Apa yang berlaku hari ini ialah manusia tak sedar tentang agungnya Allah. Wa ma qadarullaha haqqa qadrih. Mereka tidak meletakkan Allah pada nilaian dia yang sebenar. Dia hanya anggap Tuhan is Tuhan. Apa ertinya Tuhan? Dia tak letak sebenar-benar. Dia boleh latih batu jadi Tuhan, dia boleh letak pokok jadi Tuhan, matahari jadi Tuhan. Kalaulah dia tahu hakikat Tuhan ni lagu mana, aamintum man fis sama, yang kerajaannya di langit yang tinggi. Kita cerita semalam bab singgah sana dia, aras dia dengan langit bumi pun tak terbanding dah. Aras dia dengan kursi, langit bumi dengan kursinya Allah. Kursinya Allah banding pula dengan aras Allah, tak terbanding dah. Kekuasaan dia, pengetahuannya, sifat pentadbirannya, keagungan dia, ketinggian dia, keperkasaannya dia. Oh, Tuhan ni, kita dengar nama sifat dia pun kita rasa, ya Allah, tak terbayang dia ni lagu mana, tak boleh nak bayang. Tapi kita tahu bahawa Allah ni bukan seperti mana yang difikirkan oleh sebahagian orang. Kalau setakat nak main-main tentang Tuhan, tak padan. Surah Al-Mulk ni bila kita baca, kita faham, kita rasa lagu ni sebenarnya ni kerajaan. Ibarat kata, contoh kita duduk dalam satu negara, zaman dulu kita tak tahu kerajaan ni lagu mana, tak ada internet, tak ada gapo, duduk tiba-tiba datang satu kapal di laut, dia kata saya daripada kerajaan sekian. Kita boleh dengar je kerajaan ni, kita tak pernah tengok, sehinggalah kita sapa, bawa pergi, barulah kita tahu. Tu baru kerajaan manusia. Kerajaan Allah bukan sekadar di langit, bukan sekadar di bumi, seluruh alam semesta ni adalah kerajaannya Allah. Barulah kita tengok, this is my territory. Berasa besar dah. Dilarang masuk kawasan kita kata. Ni pasal ni tanah saya. Punyalah, kita ni ada sedikit je kekuasaan. Habis hak kita tak suka, tak setuju, kita pun follow kiri kanan awak macam bola, macam gini-gini contohnya. Padahal kita baru ada sedikit kekuasaan. Kerajaan Allah, kalau dia nak kun fayakun. Kalau dia nak bagi nikmat, dia bagi nikmat. Dan kalau dia nak bagi azab, dia boleh bagi azab. Aamintum man fis sama ayakhsifa bikumul ard. Dan kalau dia nak buat, dia boleh timbus kamu dengan bumi. Ayakhsifa bikumul ard fa idza hiya tamur. Tiba-tiba kamu tenggelam atau tertimbus di dalam bumi. Kalau Allah nak buat, boleh ya. Sekarang ni kamu tanya, oh kamu buat bumi ni tunduk kepada kamu.
akan ada satu hari boleh saja Allah Ta'ala nak buat bumi tak tunduk kepada kamu, kan kamu pula ditimbus bumi. Boleh? Boleh. Lah ni sedap kamu bawa jontorok tu, korek bumi situ, korek bumi sini, buat bom letup situ, bom letup sini. Boleh. Tapi kalau Allah Ta'ala nak, tak usah kata langit bumi tu runtuh. Kalau dia nak belah bumi, kamu tenggelam dalam tu pun boleh. Jadi ini Allah, kekuasaan dia. Jangan main-main. Jangan main-main dengan kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Bila kita kata Allah tak suka dia disyirikkan dengan sesuatu, ambil serius. Bila kata Allah tak suka dia ada sekutu baginya, ambil serius. Bila Allah Ta'ala kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah ajar kita biar kamu ni hanya sembah Allah dan hanya minta doa kepada Allah, ambil serius. Allah Ta'ala kata jangan syirikkan dia, dia tidak akan masukkan orang syirik dalam syurga, ambil serius. Kalam Allah ni agung. Semoga Allah Ta'ala meletakkan dalam hati kita keagungan terhadap dia. Am amintum man fis samai an yursila alaikum hasiba, ataupun patukah juga kamu merasa aman pada Tuhan yang pusat pemerintahan yang di langit mengantarkan kamu angin ribut. Kalau dia nak, dia hantar taufan hancur lebu pun boleh juga. Lah ni angin sepoi-sepoi bahasa, kamu lupa pada dia. Kalau dia nak, dia hantar angin ribut. Akhir sekali apa yang berlaku pada kamu, fasata'lamuna kaifa nadhir, kelak kamu akan ketahui bagaimana buruknya kesan dari amaranku ini. Lah ni Allah Ta'ala baru pick up pesan-pesan baru, jangan tu, jangan ni, jangan tu, jangan ni. Tapi akhirat nanti bila kita sampai, bukan lagi waktu pesan-pesan, itu adalah waktunya hukuman. Lah ni baru dia hantar surat. Bahasa mudah lah ni, hantar mesej gini, hantar wahyu, hantar Quran, hantar berapa, supaya kamu beriman. Akhirat nanti tak ada dah. Itu bukan lagi waktunya untuk kita beralasan. Di hari akhirat adalah waktunya Allah memberikan hukuman. Yang baik dibalas baik, yang buruk dibalas buruk. Semoga Allah Ta'ala merahmati kita di akhirat nanti. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ayat yang ke-18 cerita tentang sebahagian orang yang mendustakan Allah, lawan Tuhan. Apa jadi orang-orang yang lawan Tuhan? Dia berasa dia besar, dia berasa dia hebat, kekuasaan dia, geng-geng macam Yahudi lah ni tu. Kita Allah susah hati. Esok kita baca apa kesudahan orang yang lawan Tuhan. Yang gedebel. Yang gedebel tu setara mana dia gedebel dia tu, berasa boleh lawan ke tak? Buku bertemu dengan ruas ke, ataupun sebenarnya mentimun dengan durian, ataupun lebih kecil daripada itu lagi. Nak suruh faham. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.